Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran. Di mana kita sedang bincangkan surah Al-Baqarah dan sedang membahaskan bahagian pertama surah Al-Baqarah, iaitu tentang Bani Israel dan kenapa mereka layak ditarik dari mereka ni khilafah dan juga hidayah. Allah tarik dari mereka dan Allah berikan alasan kenapa perkara berkenaan. Itu kita sedang baca dalam ayat 49 sampai 74. Dia ada satu pendahuluan dan 4 isi besar. Dan kita kata isi besar yang pertama dia adalah Bani Israel bersama Musa alaihissalam. Bani Israel bersama Musa alaihissalam. Jadi dalam perbincangan tersebut kita dah ambil berkenaan dengan hukum syariah, akidah. Lepas bincang tentang tafsir menyeluruh surah tersebut, potongan tersebut, kita ambil berkenaan dengan tajuk masalah akidah, dan habis dah, dan kita masuk masalah syariah, hukum syarak berkenaan dengan ayat tersebut. Di mana kita ambil itu bahawa dalam ayat berkenaan dapat dilihatkan mana pelangsungan hukum kepada siapa yang buat, bukannya kepada siapa yang suruh. Maksudnya suruh, Fir'aun suruh, tapi Allah Ta'ala kata wa idnajjainakum min ali Fir'aun. Dengan kata Allah Ta'ala selamat kamu daripada apa? Daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Bukan Fir'aun sendiri. Walaupun Fir'aun berdosa kerana buat benda berkenaan, memang salah. Tapi kita kata ketika nak tujukan sebarang pendakwaan dan sebagainya, akan tuju kepada apa? Yang buat. Sekarang itulah memang arahan pemerintah itu jalan, tapi yang melangsungkan tadi akan bertanggungjawab. Yang saya suruh orang tu buat, dia kena. Saya kena juga, tapi takkan kena apa yang dia kena. Saya kena persoalkan apa arahan saya, tapi dia tetap akan dikenakan hukum. Contoh macam masalah kisos, kisos bunuh balas bunuh. Yang akan dibalas bunuh adalah siapa yang melangsungkan, bukan siapa yang mengarahkan. Siapa melangsungkan, bukan siapa yang mengarahkan. Itu kita bincangkan itu. Pasal tu Allah Ta'ala sebut ahli Fir'aun, Allah Ta'ala tuju pada Fir'aun sendiri, walaupun perintah daripada Fir'aun. Kedua, kita bincang itu berkenaan dengan dalil tu apabila Allah Ta'ala sebut berkenaan kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan daripada benda baik yang kami rezeki pada kamu. Maksud dia benda-benda elok ni dia direzekikan. Maksud dia dari segi penuturan apa yang elok, dari segi kebiasaan manusia tu elok, maka eloklah, kan. Kita contoh macam kalau kita tapai, walaupun kita fermentation, kan, benda tu ikutkan separuh orang macam tadi, tapi si kefahaman dia kalau nak haramkan dia kena ada kefahaman, bukannya masalah nama ataupun bentuk atau rupa dia saja. Ini masalah. Jadi Allah Ta'ala kata makan dia benda-benda elok kami rezeki kamu. Dia Allah Ta'ala sebut nama tu umum, benda elok. So apa benda elok tadi? Terpulang kepada apa yang kita sebut. Tapi kalau kita dari segi kefahaman, maka Allah Ta'ala aturkan macam benda yang memabukkan haram, benda yang mudaratkan haram. Dia kefahaman, bukannya masalah nama ataupun rupa. Kadang kita pergi ke Belah Terengganu, diorang jual air tuak tepi jalan. Betul? Air tuak. Tapi tuak tu bukan tuak ini dia, tapi dia sebut tuak. Tuak dia jual kopiah pula. Muslim tapi jual tuak. Kita macam pelik juga, apa jual tuak. Rupanya dia nira. Pergi sana dia jadi macam tu. Masalah nama dan sebagainya, kita kata jadi benda tu elok dari segi nama, panggilan dia dan sebagainya, tapi pengharaman adalah segi dia buruk dari segi kefahaman. Okay, kemudian bila Allah Ta'ala perintahkan berkenaan mereka ni supaya udkhulul baba sujada, masuk dalam pintu tu dan tunduk, kita kata itu isyarat kepada sujud syukur pada setiap nikmat baru diperolehi. Jadi kena faham bahawa nikmat Allah Ta'ala kita makan tiap-tiap hari, banyak nikmat kita ambil, tapi yang akan mendatangkan kepada kita bentuk syukur itu hanyalah pada yang baru dapat saja. Kalau tidak, dengan tak bergerak jalan, dapat bernafas, sujud kejap, dia fikir balik, hari ni
apa nama matahari terbit, sujud pula. Atau apa lagi, mana mak bapak sihat lagi, sujud pula. Mana tak habislah kerja kita. Ada orang kata, saya tahu lah, zaman sekarang ni banyak orang keluar fatwa. Walaupun dia bukan mufti lah, mufti pun ada juga keluar fatwa pelik. Tapi dia keluar fatwa, dia kata tak apa, kerana sepatutnya setiap manusia ni kena sujud syukur. Solat kita dah madai, solat kita dah madai untuk bentuk berkenaan. Tanda syukur anda yang Allah Ta'ala tuntut pada anda buat itu. Jangan anda pula, tapi kita lebihkan sikit. Tak. Dia tak ada dalam akal kita pandang baik, kita adakan syariat baru. Sujud kerana hari ni masih lagi hidup untuk beribadat. Ibadat je lah, jangan sibuk nak sujud tadi kan. Kalau dapat benda baru kan, contoh macam anak dia selesa ke, benda tak dijangka-jangka dapat, itu yang ada sujud syukur. Jadi yang itu arahan Allah Ta'ala kepada mereka, supaya ketika masuk dalam bandar, Allah Ta'ala suruh sujud, sujadah, tunduk. Maka dalam keadaan tersebut, maksudnya ini antara isyarat kepada pensyariatan berkenaan sujud syukur bagi nikmat baru yang dapat Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Kemudian kita bincangkan juga hari itu surat yang ke 96 kita kata bila Allah Ta'ala kata fabaddala alladziina zalamu, mana bila Allah Ta'ala perintahkan itu, maka telah menukar ganti orang yang zalim qaulan ghairal ladzi qila lahum, ditukar kata-kata bukan yang dikata kepada mereka. Pasal Allah Ta'ala suruh mereka masuk, tunduk dan juga sebut hittah, mereka tukar jadi hintah. Dia sebut hintah. So jadi perubahan lafaz. Jadi kat sini kita bincangkan itu macam disebut oleh Ibn Arabi Al-Maliki. Dia kata sesungguhnya kata-kata yang dinaskan terhadapnya dan syariat tidak sunyi daripada jadinya pada punya peribadatan dan lafaz yang tidak jadi peribadatan. Ada yang kita ibadat dengan EZ word, EZ phrase. Contoh macam bila kita Allahu Akbar, takbir kan, meaning dia mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita Allahul Azim, Allahu A'zam, is it kena? Tak kena lah. Walaupun ikut akal macam kena, pasal masih lagi masuk kepada relate kepada tajuk panggil apa? Mengagungkan Allah Ta'ala, macam juga membersihkan diri sebelum solat kan, dengan berwuduk. Ikut akal kita sekian. Tapi maksudnya iaitu perbuatan yang ada lafaz, ada datang dengan lafaz. Macam kita selesaikan semayang dengan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tukar al-amanu alaikum, aman, keamanan dekat atas kamu. Bukan salam dah. Ini salam tu, salam aman lebih kurang je. Tak boleh. Pasal bila datang Allah Ta'ala ajarkan beri pada kita melalui wahyu Quran atau ajaran Nabi SAW, lafaz itu dan jadi ibadat dengan lafaz. Faham tak? Dia ada benda bukan yang tak jadi ibadat dengan lafaz. Contoh macam bentuk doa. Doa Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala tak dilimitkan kepada bentuk doa apa. Macam mana lafaz doa tadi kan, kita kata masa orang tu desperate sangat minta Allah Ta'ala dengan bentuk mana sekalipun, dia kata Allah tolonglah aku, bantulah aku, pakai cakap bahasa Melayu, kau cakap bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, bahasa bahasa Inggeris ke, semua sekali valid. Pasal dikendaki adalah pergantungan kita pada Allah Ta'ala, bukan lafaz bunyi apa. Tapi bila kaitan tadi ibadat yang Allah Ta'ala ajarkan kita untuk kita buat, contoh macam Al-Fatihah, boleh tak kita tukar surah lain yang ada juga puji pada Allah Ta'ala, tukar. Contoh macam baca surah Al-Kahfi ke, daripada Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Dia takkan jadi sebagai apa? Sebagai iftitah bagi solat tadi, ataupun rukun solat tadi ditukar. Lafaz itu adalah benda yang dikehendaki. Jadi tak boleh kita tukar lafaz berkenaan. Yang ini yang kita kata jadi tajuk lah. Bila contoh macam selawat dalam solat, adakah yang diminingkan selawat ikut kita nak ke selawat yang Rasulullah nak? Sebab bila kes orang kita kan, dia selawat macam-macam. Tarekat lain, selawat lain. Ada tarekat ni selawat syifa, ini selawat tarekat ni selawat nariyah, tafiziyah, selawat ini macam-macam semua ada. Macam apa Tijani, selawat Fatih. So tapi selawat yang Nabi ajarkan tadi, adakah exactly dikehendaki dengan lafaz atau tidak? Tu masalah sebenar yang timbul. So bila kita kata kalau nak dikehendaki macam tu juga, maka any additional tambahan tak boleh ada, termasuk Sayyidina ke dan sebagainya. Sebab meaning asal dia, adakah dikehendaki dengan lafaz atau dikehendaki dengan makna? Sebenarnya selawat ni dia dikehendaki dengan lafaz. Jadi diajarkan. Pasal Allah Ta'ala suruh kita selawat ke atas Nabi SAW. Kita dan selawat tu tahu tak kita sebut apa? Kita kata Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, sallu alaihi.
selawatlah ke atasnya, ke atas Nabi. Wasallimu, dan ucaplah salam. Taslima, dengan salam yang banyak. Bila kita bagi salam, kita reti, ya, Assalamualaikum. Okey. Tapi bila kan solat kita Assalamualaikum ayuhan Nabi, kita ada lafaz dia. Tapi bila selawat, sebenarnya para sahabat minta dengan Nabi, tanya dengan Nabi, dan mereka kata, ya Rasulullah, kami dah tahu macam nak bagi salam pada kamu dan solat kami. Macam nak bagi salam pada kamu, kami dah tahu dah. Macam mana kami nak selawat ke atas kamu dalam solat kami? So Nabi ajar lafaz yang berbunyi macam Imam Nawawi sebut, bunyi itu datang apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, engkau sajalah yang selawat ke atas Muhammad. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita selawat, kita pulang suruh Allah Ta'ala selawat balik. Faham tak? Kita pulang balik. Macam yang disebut oleh apa? Macam apa? Imam Nawawi sebut macam seolah orang tahu. Kita seolah kata macam, ya Allah, aku tak erti nak selawat macam mana. Terima kasih macam mana, puji macam mana aku tak erti. Engkau lah, pasal engkau lebih tahu apa patut, apa layak, engkau lah tolong buatkan. Itu yang kata Allahumma, ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan Allah Ta'ala arah kita dalam Quran, sallu alaih. Faham tak dia punya idea tadi? Kita disuruh selawat ke atas Nabi, dan lafaz tu berbunyi sallu alaih. Dia bahasa Arab, dia kena faham. Sallu maksud dia kamu semua selawatlah. Kalau salli, selawatlah kau seorang. Maksud dia arah macam qum, seorang. Qumu, bangunlah kamu semua. It's the same word, same meaning, cuma kepada berapa ramai kita tujukan. Kalau qumu, kulu, makanlah. Kalau pada seorang, kul. Ataupun pada kata-kata, kulu, makanlah. Berkata-katalah, cakaplah. Jadi macam ni kan, macam sallu, maksud dia ramai. Kita kata salli, Allahumma salli, ya Allah selawatlah. Macam kalau saya lah angkat sampah tu, kita suruh orang, awaklah angkat sampah tu. Faham tak itu meaning dia? Di sini yang kenapa banyak para ulama menekankan masalah lafaz selawat tadi tak boleh nak ditukar. Sepatutnya. Bahkan apatah lagi dalam ibadat. Nabi timbul tajuk kerana ada macam Syekh Zakaria Al-Ansari pada mazhab Syafi'i, dia kata beradab dengan Nabi lebih baik daripada mematuhi sunnah. Beradab dengan Nabi SAW lebih baik daripada mematuhi sunnah. Alasan dia sebab ada kisah banyak lah. Contoh macam kisah apa, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi solat malam, dia ikut, dia solat, dia tarik diri ke belakang, Nabi tarik dia supaya dia duduk sebelah Nabi. Dia reverse. Mana dia undur. Riwayat Imam Ahmad, dia lari, Nabi tarik. Jadi habis daripada solat tu, Nabi tegur dia, Nabi kata, mali, apa hal dia kata, aku jadikan kau sebaris dengan aku, kau belakang, kau undur pula. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, adakah layak aku duduk bersama kau sedangkan kau Rasulullah? So Nabi ketawa, dan juga Nabi kata, Allahu faqihu fid din wa alimu ta'wil. Allah fahamkanlah agama dan ajarkan dia takwil Al-Quran. Sebenarnya bukan ketika baby doa tu, dah besar dia semayang dengan Nabi SAW. So Nabi tarik dia. Ini contoh yang dikatakan apa? Beradab dengan Nabi lebih baik daripada apa? Ikut sunnah, ikut arahan Nabi. Satu lagi kisah yang ketika mana Ali bin Abi Talib, dia dia jadi penulis ketika perjanjian Hudaibiyah dibuat di antara Nabi SAW, di antara Rasulullah SAW atau umat Islam sendiri dengan wakil daripada golongan musyrik, itu Suhail bin Amr. Kan Ali bin Abi Talib ketika itu tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia lawan, dia tolak. Dia kata, kami kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kami tak kenal. Tulis macam bisa tulis Bismikallahumma, demi namamu ya, dengan namamu ya Allah. So jadi Ali padam, tak ada. Tapi bila tulis ini ada perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Ini ada perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr datang lagi, dia cakap lagi, dia kata, kalau kami percaya engkau utusan Tuhan, dan apa masalah kami lawan kau? Padam. So padam Rasulullah. So tulis macam mana kita panggil Muhammad bin Abdullah. So Ali bin Abi Talib tak nak. Kan, tak nak. Jadi Rasulullah kata tulis, dia kata tak nak. Dia tulis tak nak. Jadi sehingga akhirnya Rasulullah SAW ambil, kan? Kena daripada Ali, kata mana dia?
kalimah yang Muhammad Rasulullah tu ditunjuk Nabi garis. Dia kata aku tak nak padam kalimah tersebut. So, tapi Nabi padam lah. Nabi padamkan. Minta benda tu, tunjuk mana. Nabi gariskan. So, jadi bila mana maksud dia Ali bin Abi Talib waktu tu tak patuh Rasulullah lah. Faham tak? Jadi dia orang kata tengok, tak patuh sunnah tapi beradab dengan Nabi. Benda ini adalah berkaitan dengan masalah muamalah ataupun benda-benda lain. Ya, kita kata kat situ para sahabat Nabi SAW, dia Nabi cakap A, dia bagi alasan B dan sebagainya. Benda tu kita tak faham, tak ada masalah. Tapi kita apply ke masalah solat dan ibadat yang khusus, datang Allah Taala arahkan, dia takkan dia bukan masalah besar. Once kita tambah kat situ boleh, tambah kat sini boleh, tambah kat sini boleh, semua tempat kita akan tambah sebenarnya. Satu bagi kita beradab dengan Nabi SAW bukan dengan cara kita reka. Cara kita nak beradab dengan Nabi SAW ada ikut kadar. Bagaimana para sahabat Nabi SAW lebih awal patut buat berbanding kita. Kalau anda kata benda berkenaan adalah tanda adab dengan Nabi SAW, macam zaman sekarang lah kita kata kecoh. Bila setiap kali bulan Ramadan awal, tajuk sama akan keluar. Masalah sambutan maulid sebagainya. Dia pengisian yang berbentuk ceramah, syarahan, pembelajaran berkenaan dengan sirah nabawiyah dan sebagainya, ataupun berkenaan dengan masalah akhirat yang Nabi SAW ajarkan. Kita ni kan balik pada bulan berkenaan dan sebagainya. Para ulama kata itu antara paling ringan dah, kita kata sebenarnya. Tapi kalau kata membentuk macam baca benda tak faham, kan baca buku Maulid Barzanji dan sebagainya, tak faham pun. Orang ramai benda baca tak tahu. Ini masalah. Kan kita dalam berdoa tak boleh, tapi belajar boleh pula, belajar tak faham. Buat apa tu? Baca maulid. Maulid tu kisah lahir Nabi. Apa benda dia kita tak tahu. Yang lawak saya ingat orang tu baca kitab Barzanji tu, memang baca sedap. Tapi saya tanya, okey, ramai-ramai ni kan, berapa ramai yang tahu nama Nabi sampai atuk dia ke-20 angkat tangan? Semua senyap tak tahu. Padahal dalam buku Maulid Barzanji tu sebut Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin, semua nama tu ada. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib, nama tu bersusun, diletakkan dalam syair tu kan, ada. Tapi ialah pasal baca saja tak tahu, tarik lagu 1 2 3 1 2 3, dia tak tahu pun apa dia baca. Ini masalah sebenarnya. Jadi dalam asasnya benda-benda macam ni kita kata lah, lafaz itu lebih penting. Masa selawat ke atas Nabi tadi, lafaz itu yang terbaik sebenarnya. Puji Rasulullah SAW dalam bentuk yang lain, contoh macam mukadimah kitab dan sebagainya. Sekali itu je lah. Tapi dalam masalah solat, tak ada para ulama tukar pun. Tak boleh tukar. Lafaz selawat dalam solat tu, tak ada siapa tukar. Tambah Sayyidina tu, itu kita dengar. Tukar daripada selawat Ibrahimiyah tu kepada selawat syifa, tak pernah siapa lagi buat. Tak tahu lah, ada orang buat, Allah Alam. Pasal itu sebenarnya dikenaki dengan makna, dengan lafaz, bukan dengan makna. Jadi dengan sebab itu dia kata tidak boleh tukarkan dengan ijtihad ke ataupun dengan usaha. Kalau anda kata datang daripada Allah Taala sebarang lafaz atau sebarang ibadat yang lekat dengan lafaz, ibadat terjadi dengan lafaz, maka anda kena apa? Dengan lafaz juga. Macam talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik, disunatkan itu. Jadi maka terjadinya kita panggil ibadat tadi dengan apa? Dengan lafaz jugalah. Yang datang pula kita kata, aku sahut surahmu ya Allah, aku sahut surahmu, aku sahut surahmu. India pula cakap dengan lafaz dia, yang Cina cakap lafaz dia, Melayu cakap lafaz dia, labbaik Allahumma labbaik. Mana aku sahut surahmu ya Allah, aku sahut surahmu, aku sahut surahmu, tiada sekutu bagimu. Memang kita logik macam aku faham ni lagi tak, tapi benda tu datang dengan lafaz lah. Macam takbir kan, takbir raya. Dia terjadi dengan lafaz, dengan lafaz. Buat dengan lafaz lah. Datang kita nak tukar. Tak ni takbir tak sedap, kita bunyi azan sikit. Kan? Macam dengan lafaz solat, azan untuk panggil orang solat dan sebagainya. Terjadi dengan lafaz. Ibadat dia dengan lafaz. So, jadi mana kita, walaupun kita Islam kita di Indonesia ni cakap Melayu, tapi tak payah tukar azan tadi kepada bahasa Melayu. Kekal dengan bahasa Arab. Ialah ada timbul zaman Osmaniyah dahulu, Turki, diorang ada fahaman bahawa tak apa tukar. Azan tukar jadi bahasa Turki. Saya tak hafal, memang ada dulu, saya ingat dulu ketika mana kita belajar di Yaman dulu, Timbalan Mufti Yaman, guru kami Syekh Muhammad bin Ismail Al-Imrani, dia sebutlah lafaz yang Turki tu. Nama Turki tu, diorang ada ketika tu dipopularkan untuk diazankan. Tak boleh lah. Pasal dia terjadi dengan lafaz. Pasal mimpi salah seorang sahabat tu yang jumpa Nabi, dia clarify balik apa dia jumpa dalam mimpi, yang menyebabkan Nabi kata ajar pada Bilal, kerana Bilal suara lebih kuat daripada engkau. Jadi lafaz azan itu sebenarnya datang dengan macam tu.
So tak ditukarkan kepada bahasa lain. Tu saya ingat dulu ada seorang saya cerita kat Kemaman. Dia punya, tak tahu lah, dia lama tak balik Malaysia, belajar. Balik-balik kampung, ada orang dia dengar nak pergi surau dah ni. Tiba waktu tahu dengar azan bunyi ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang tu pas saudara dia buat kerja tu sepupu saudara mara dia, kawan lain. Dia balik ke Yaman, dia cerita balik pada kita orang. Yang best dia tak, asyhadu an la ilaha illallah, aku ni dah betul sama Allah Taala kan. Lepas tu bila hayya 'alas solah, orang semayang, Tuhan sayang. Dia kata alasan dia kerana orang tak faham azan tu apa. Azan tu apa, makna apa. Jadi kita kena cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Melayu. Dekat Kemaman cerita ni, dia dah lama dah lah. Dalam 7 tahun lepas lah. Dah bukan 7, bukan 12 tahun lepas tu. Kisah pasal kawan saya balik tu, dia cerita. Lawak jugalah. Ni kita kata benda itu datang dengan lafaz. Kita ajar macam dia disebut berkenaan dengan apa, muazzin, azan kan, azan. Bila kita azan, iqamah, maka dia datang dengan lafaz. So anda kena jaga lafaz. Jangan tukar. Kita tukarlah. Kan siren ni kan, untuk semayang bunyi siren 3 kali. Tak boleh. Pasal dikendaki dengan lafaz. Seruat itu dengan lafaz. Yang mana Nabi SAW menyatakan tidak ada seorang tu azan melainkan apa sahaja yang mendengar azan dia tadi, tak kira manusia ke apa, binatang ke, semua, hatta batu-batu pun akan bersaksi untuk di hari kiamat nanti. Macam tu sekali menjadi saksi ke atas dia, di atas amal yang dia buat. Azan dia, tapi bukan dengan lafaz lain. Jangan, sebab itu kita kata asalnya mana apa datang Quran Karim, apa datang sunnah Nabi, ibadat dengan lafaz, jangan tukar lafaz berkenaan. Biar kalau yang mendengar makna, dan pakailah makna apa kita nak. Bunyi lafaz lain tak ada masalah. Dan tapi bila datang dalam masalah ibadat khusus atau ibadat yang datang dengan lafaz, maka tak boleh kita tukar. Bahkan tak tertunai kedudukan tadi dengan hanya makna. Dan makna sama kita tukar. Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allahu apa sekalipun. Kalau dia kata mengagungkan Allah Ta'ala, dia tukar lafaz tak apa, tak ada. Okay, faham Okay. Yep. Allahumma salli ala Muhammad tu je lah, maksudnya kita hanya Allah yang tahu cara terbaik untuk berselawat kepada Nabi. Ya, betul. Allah Ta'ala dia tahu. Sebab kita pulang balik pada Allah Ta'ala. Pasal jasa atau kedudukan Nabi SAW di Allah Ta'ala, kedudukan yang tertinggi tu macam mana dia tak tahu. Kemudian bahkan Nabi suruh kita doakan untuk dia dapat maqam mahmudah. Itu je. Macam rupa kita, kalau ikut kita nak doa macam-macam. Macam jadi pada orang Kristian kan, dia sebut tentang apa, Isa ni macam ni kedudukan, dia puji punya tinggi sampai last sekali diorang sembah Isa. Sama macam tu sekali. Kita takkan meletakkan Rasulullah SAW setara dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itu kenapa kita tanya pujian tadi tu, kita pulang balik kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi yang ajar. Nabi yang ajar. Itu Allahumma salli ala Muhammad. Yang macam orang sebenarnya macam selawat syifa ke, dia memang dia bunyi awal tu Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu yang belakang tu bukan selawat, tu pujian. Pujian sanjungan daripada Nabi SAW. Yang sanjungan tadi kita kata tak ada siapa lebih pandai menyanjung Nabi berbanding dengan Allah Ta'ala. Kita sanjung ni, kita kata qala pemata hatiku, qala buah jantung hatiku dan sebagainya. Tapi ialah kata-kata mulut semua orang boleh buat. Bahkan kadang ada orang tu dia kata selawat apa, dia puji Nabi menggunung kan. Tapi semayang lambat juga. Kan? Maksudnya Nabi arahkan benda haram, langgar juga. Puji Nabi bergunung, tapi masalah pujian dia tak madai. Setakat puji Nabi. Macam gitulah saya kasi sebut. Kalau kita ada anak kita puji kita, sayang kita kan, dekat baju dia pakai gambar mak gambar abah. Sentiasa. Kan kereta dia, saya sayang abah dan mak. Kan handphone dia, buka handphone je, abah dan mak apa adalah orang yang aku sayangi. Semua sekali. Tak pernah tengok obses ni ada orang. Kecil mungkin kot. Dah besar ni rasa malu pula nak buat. Okey, tapi tak apa. Kalau dia kata orang obses macam tu, letakkan sikit. Tapi ziarah mak bapak setahun sekali. Mak abah sakit, tak balik kampung. Mana pujian sanjung tinggi, tapi apa kedudukan mak bapak? Tak ada layanan. Layanan tak ada. Bahkan bila permintaan mak bapak kata mainlah balik kampung, oh sorry lah mak, apa apa perasaan mak bapak kalau kita ada anak macam tu? Dia puji kita, sanjung kita, dia buat lagu untuk kita. Bukan kat Sinar FM ke apa, semua setiap hari ada akan lagu pagi tu untuk kita. Kalau tak dia nyanyi sendiri, dia suruh orang lain nyanyi kan. Tapi apa kita kata sikit pun tak dengar.
Soalan, kita redha kan anak macam ni? Redha dapat anaknya tu, kan? Rasa macam best juga kan, dipuji. Tapi masalah sekarang ni sampai tahap mana? Pasal Nabi tak tuntut masalah pujian. Nabi ditaati. Nabi diutuskan untuk ditaati, bukan untuk dipuji. Yang masalah bila masyarakat kita ni, dia nak puji tapi dia lupa berkenaan ketaatan. Kan, puji apa, buat apa benda, contoh macam apa, bila buat apa program kan baru ni, apa, siapa antara ustaz tu, bila orang kata kan apa berkenaan dengan duit habiskan untuk program maulid dan sebagainya. Jadi ustaz tu dia tulis, dia kata benda ni sikit bandingkan dosa kita yang banyak. Kan, apa RM200 atau RM200,000 tu ada kecil. Dan dia kata patutnya boleh apa masalahnya untuk habiskan duit untuk mendapatkan rahmat Allah Taala. Allah Taala boleh beli dengan duit ke? Sepatutnya yang menghadiri maulid tadi tu kena korbankan duit. Contoh macam Habib tu kata, saya tak akan ada bayaran, datang free je, panggil kami. Saya nak dengar macam tu, tanpa bayaran. Ada? Mana nak? Semua nak duit. Kan, seorang RM35,000, seorang RM40,000, ada. Ingat free ke? Kali 4 jam RM35. Serius. Ustaz paling mahal pun tak banyak macam tu. Nak kena faham sikit lah. So konsep dia berlainan. Pasal benda tadi kita kata, jadi kadang-kadang orang sanggup buat benda tadi untuk puji Nabi, tapi untuk ketaatan pada Nabi, apa Nabi kata, jangan buat, langgar. So apa point dia? What's the point kita agungkan Nabi pakai baju Muhammad Rasulullah, kan, tampal kita Muhammad Rasulullah, tapi every command yang Nabi kehendaki kita patuh. Dan sedangkan Allah Ta'ala nyatakan tidak ada diutuskan Rasul melainkan untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Mana untuk ditaati. Ini ayat surah An-Nisa yang diorang gunakan ayat ni untuk kata kalau pergi kubur Nabi minta tawassul, boleh minta ampun dan sebagainya. Ayat An-Nisa tak hafal masalahnya, untuk pasal saya tak pakai ayat tu untuk bertawassul. Okey. An-Nisa 64. An-Nisa 64. Nah. Ayat ni jelas. Kan, jelas. Maksudnya Rasul itu diutus untuk apa? Ayat ni jawab. Kerja dia lah. Kerja dia sebagai apa mengenalkan manusia pada Allah Taala, membersihkan manusia daripada dosa-dosa, kemudian mengajarkan manusia kitab dan hikmah. Itu memang tugas Rasul. Yang memang kerja Rasul tadi itu Allah Taala sebut. 64 surah An-Nisa. Okey tak? Tapi ya, sebenarnya dengar banyak kali apa kisah yang apa diorang sebarkan, kata ayat ini adalah di antara apa dalil bahawa pergi kubur Nabi kena minta ampun. Kisah dia kembali pada kisah seorang lelaki Utbi dia bukan sahabat Nabi. Dia tidur tepi, dia lepak tepi kubur Nabi. Kemudian ada seorang Arab Badui datang, baca ayat ni dan minta ampun pada Nabi, pada Allah Taala, sebut depan Nabi lah, depan kubur Nabi. Kemudian orang Arab Badui tu pergi, lepas dia sebut apa dia sebut, dia baca ayat ni, dia kata, ya Muhammad, aku datang minta pada engkau untuk ampunkan dosa aku. Minta supaya engkau sampai kepada Allah Taala. So, jadi lepas tu lelaki Arab Badui ni pergi, yang Utbi ni dengar. Utbi ni bukan sahabat Nabi. Ulang berkali-kali lagi, bukan sahabat Nabi, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan Imam Ahmad, bukan. Tapi kisah ni masyhur, disebar-sebarkan. Lepas tu Arab Badui tu pergi. Kemudian tiba-tiba Utbi ni bermimpi. Dalam mimpi dia Nabi datang. Itu satu soalan jugalah, kalau dia bukan sahabat Nabi, macam dia kenal itu Nabi? Nabi datang kata pada dia, wahai Utbi, kejar Arab Badui tadi, bagi tahu pada dia Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ini disebarkan ni, disebar dalam radio IKIM dan sebagainya, disebarkan. Saya kata, biar benar, tapi saya baca ini. Tapi ayat ni sebenarnya dia bukan masalah suruh kita pergi kubur Nabi untuk macam tu. Tak disarankan pun. Bahkan para sahabat Nabi tak pernah buat kerja macam ni. Kan pergi ramai kan, buat kesilapan pergi kubur Nabi. Itu untuk apa? Untuk minta ampun. Tak ada pun. Ketika Nabi hidup, iyalah. Lepas Nabi mati, tak ada jalan. Macam bila masalah zakat. Kan zakat kan. Mana Allah tak suruh Nabi ambil zakat. Tapi lepas daripada Nabi dah tak ada, yang melaksanakan ambil zakat, kutip zakat adalah para sahabat. Kan ayat 103 surah Al-Baqarah kan. Ambil harta mereka. Allah tak suruh Nabi ambil harta mereka untuk ni. Dan doa ke atas mereka. Nabi dah mati, tak adalah benda berkenaan berjalan. Tapi para sahabat melaksanakan tugas Nabi. Tak timbul tajuk kena pergi jumpa Nabi, nak bayar zakat macam mana ni? Nabi dah tak ada. Kan ikut logik gitu kan. Nabi dah tak ada, tak payah bayar zakat lah. Itu jadi kes yang orang tak bayar zakat pada Abu Bakar. Kena ambil literal ayat. Ni sekarang bukan kita literal pasal ayat ni datang.
yang bawah itulah yang tajuk tu, yang awal dia. Allah nyatakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak kami utuskan sebarang rasul. Mana-mana rasul, melainkan supaya ditaati dengan izin Allah. Ya, ayat yang pakai tawasul tu lepas tu. Walau annahum idzalamu anfusahum, kalau mereka ketika mana mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka berdosa, ja'uka, mereka datang pada engkau, fastaghfirullaha, dan mereka minta ampun pada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan minta ampun pada mereka rasul, lawajidullah tawwaban rahima, pasti mereka akan dapati Allah Ta'ala itu maha memberi taubat lagi maha penyayang. So dia kata tengok ayat ni, so orang tu kena apa? Kena boleh minta ampun depan Nabi lah, dekat kubur. Para ulama jawab balik tentang perkara ini, menyatakan dalam surah Al-Mumtahanah Allah menyatakan apa? Allah tak cakap surah Al-Mumtahanah ayat terakhir, ayat last, Allah menyatakan apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, idza ja'akal mu'minat, bila datang kepada kamu yang beriman, yubayi'naka alla tusyrikna billahi syai'a, yang mereka ni bai'ah engkau kepada engkau, bahawa mereka takkan menyekutukan Allah Ta'ala satu benda pun, wala yaznina wala yaktuna, mana jangan mereka takkan berzina, takkan bunuh anak mereka, takkan bunuh, takkan sekian. Allah tak kata fabayi'hunna wastaghfir lahunallah, maka bai'ahlah mereka dan juga apa? Minta ampun untuk mereka kepada Allah. So sekarang saya tanya soalan, untuk pemerintah Malaysia ni dah pernah pergi ke bai'ah Nabi? Bai'ah Nabi dah pergi, dah buat dah? Ayat tu sama juga macam ni. Kalau mereka berdosa datang pada engkau, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan Rasul minta ampun untuk mereka, engkau lah Rasul minta ampun untuk mereka, pasti mereka dapat Allah Ta'ala maha penyayang, taubat lagi maha penyayang. Bahkan Nabi SAW, para sahabat dahulu ketika ni boleh tahu telah diampun ke tidak, it's already been forgiven or not, diorang boleh tahu pasal wahyu, pasal macam kisah para sahabat yang tak 3 orang yang tak dapat beri alasan yang munasabah kenapa tak hadir bersama dalam perang Mu'tah, perang Tabuk. Nabi pergi, diorang tak pergi. Perang Tabuk. Maksudnya diorang tak dapat pergi. Dia sebenarnya seorang, dia kata dia bukan tak nak pergi. Yang seorang tu dia dah siap-siap, lepas tu dia tunggu Nabi dah sebut nak pergi, tapi diorang kumpulkan duit. Dia ada yang ni kumpul duit, kemudian tiba-tiba tak pergi lagi, dia pakai dulu duit tu. Dia ingatkan sempat, tiba-tiba kali ketiga, kali keberapa dia pakai duit macam tu, duit tu habis, tentera nak keluar, dia tak ada duit. Nah, kesilapan dia lah. Tapi yang 2 orang lagi, orang pada kalangan ahli Badar, yang kita kata yang Allah tak sebut, dia ke atas 3 orang yang terlepas. Mereka dapat tahu jawapan keampunan Allah Ta'ala untuk mereka tadi direct. Macam kita sekarang minta ampun Allah Ta'ala, dah diampun ke belum? Tak tahu kan? Yang ini Nabi boleh bagi tahu dah lepas ke belum. Tahu tak? Bahkan contoh macam ada orang tu nak masuk syurga tak lepas dan sebagainya kerana hutang dia. Apa yang menyangkutkan, tak sangkut masalah dosa apa? Nabi boleh bagi tahu dosa apa yang menyebabkan dia tersangkut. Yang sekarang ni kita kata bila orang tu dia buat itu, dia memang Nabi, kita sekarang ni bila Nabi tak ada, kita kena minta ampun untuk semua. Yang lebih bila Rasul ada dulu adalah diorang boleh tahu apa dosa yang sangkut mereka dan apakah dosa yang dah lepas ke tidak dosa tadi. Jadi dalam masalah bai'ah macam tu juga. Bai'ah Nabi SAW kepada wanita, bila datang wanita beriman berbai'ah pada engkau, perempuan pergilah pergi kubur Nabi, semua nak bai'ah, tak ada pun. Yang ini sebab itu, yang itu tak buat, yang ini pun tak buat jugalah. Mana pergi minta ampun di kubur Rasul? Kenapa? Kan pasal ayat ini. Kisah dia Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Huzaifah bin Yaman, Salman Al-Farisi, Abu Darda. Nak tanya siapa yang buat ni? Seorang Arab Badui. Siapa nama dia? Tak tahu. Mana dalam Islam kita belajar amal syariat berdasar pada seorang yang buat tak tahu? Lepas tu clarification, mimpi. Kenapa betul? Sebab mimpi orang sekian. Mimpi jadi alasan kita bahawa benda tu betul. Ini masalah. Tapi Ibn Kathir nukilan Ibn Kathir bukan mengatakan bahawa benda tu sahih ke untuk diamalkan. Tak, dia ceritakan pengalaman manusia yang kita kata baca ayat ini kemudian kononnya beramal macam tu. Masalah sahih, tidak sahih, tak dijadikan sandaran ayat syariat. Orang kita buat benda-benda boleh jadi pula syariat Islam, mana boleh. Hadis tu sahih. Kisah tu tak sahih pun. Tak sahih pun kisah tu.
Itu lawak lagi. Utbi tu kan sahabat Nabi. Al-Utbi bukan sahabat Nabi pun. Kita Al-Utbi siapa dia? Asy-Syafi'i bukan. Abu Hanif bukan. Al-Hambali bukan. Siapa dia? Tak tahu. Ni bukan pada zaman para sahabat. Bukan. Ni masalah dia. Okey, ni zaman kemudian ni. Kemudian lah. Betul, kemudian dia pakai kisah tadi disebarkan untuk mengatakan seorang Arab Badui telah minta hukum ampun pada Nabi. Dia, siapa Arab Badui itu? Soalan. Dia bukan salah pasal ni. Bukan. Masalah sekali siapa dia? Kalau unknown name buat benda berkenaan. Aku nampak tu ada orang tu semayang macam ni lah. Macam orang kita Indonesia pergi Mekah, tengok orang-orang Pakistan mana buat amalan pelik kan. Kan sujud dia. Takkanlah kita kata macam, aku nampak orang buat macam tu. Lepas tu aku mimpi malam tadi, betul pula dia buat. Nabi kata okey. Itu keadaan yang berlaku, faham tak? Takkanlah Islam macam tu. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala beri guideline. Follow para sahabat. Follow para sahabat lah. Kalau tak ada beri guideline berkenaan, itu memang habis sesat manusia ni semua. Semua ada version masing-masing Islam dia. Tapi para sahabat itu adalah guideline kita. Limit kita memahami dalil, tengok sahabat Nabi. Sahabat faham macam tu tak? Macam ni ayat datang. Betul ayat datang. Itu meaning dia macam tu. Okay, fine. Sahabat nak faham macam mana? Tanya soalan tu, sahabat faham macam mana? Tak ada. Ada faham macam tu? Tak ada. So, siapa kita untuk mandai-mandai? Arab Badui zaman Nabi SAW tengah khutbah bercakap. So kalau orang tu nak pakai ayat ini kerana Arab Badui tu, sembang dengan imam. Pak Imam, hari ni minyak turun, macam mana? Okey tak? Ini sembang dengan imam. Ini orang kita sembang dengan imam, takut rosak pahala khutbah. Sedangkan benda-benda yang emergency, contoh macam orang parking jalan, sekat jalan raya, parking nak sembahyang Jumaat, sekat jalan raya. Ini kes jadi kat Kota Damansara tahun lepas. Dia parking kan. Dia mula kereta lain lepas lah. Dia sebenarnya dah ada satu side parking kereta. Datang dia parking pula kat situ. Kalau kereta lain masuk, lepas lagi. Sekali datang lori bawa bata. Lori trailer bawa bata. Sangkut kat situ lah. Banyak sangkut sampai kat highway. Saya pesan sebab tu sebelum tu imam tak start naik lagi. Saya dah cakap dengan orang kat situ. Saya tu dicakap suruh umumkan kereta sangkut ni. Kan? Dah sedut kat luar. Duduk kat dalam nak je aku cakap dengan imam tu. Pak Imam, ada orang kereta sangkut kat luar tu. Nak cakap macam tu je. Dah tak salah. Berbual dengan imam ketika mana keperluan, cakaplah. Tapi yang biasa buat benda ni siapa? Badui. Ya Rasulullah, habis tak nakkan. Rosak dah semua sekali. Minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Nabi pun doa. Seminggu hujan turun, ya Rasulullah, minggu depan datang pula. Ya Rasulullah, tengah Rasulullah khutbah. Faham tak? Jadi, maksudnya badui biasa buat. Kita pelik. Yang datang tanya Nabi, ya Rasulullah, bilakah kiamat? Mata sa'ah, bila kiamat? Bukan sahabat Nabi buat macam tu. Sahabat-sahabat yang rapat tak buat. Sahabat-sahabat yang rapat takkan buat. Pasal diorang dilimitkan Allah Ta'ala untuk bercakap macam mana dengan Nabi. Jadi yang cakap siapa? Badui. Anda sejak bila anda suruh diikut badui? Badui kencing dalam masjid pun ada. Yang kencing tu. Ada badui kencing depan Nabi. Orang lain marah, tapi Nabi sekat dia. Nabi sekat orang ramai daripada pukul dia. Habis boleh kencing dalam masjid. Apa benda lah kadang. Kita tu sebab kenapa ini agama. Tu Imam Malik kata tengok. Urusan ni adalah agama kamu. Tengok daripada siapa kamu ambil. Mana ini adalah darah daging kamu. Dengan inilah perkara ni, amalan agama ni, kamu akan ditanya hari kiamat nanti. So tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Mana tak tengok langsung, main ambil je. Badui, lepas tu Utbi, lepas tu mimpi orang ni. Siapa ajar? Kau kata Abu Bakar buat, kita surrender. Abu Bakar buat, surrender. Umar buat, surrender. Macam kata ada janggut Nabi ke, para sahabat duduk cium. Para sahabat Nabi SAW kalau ketika untuk kesan Nabi, diorang cium dan sebagainya untuk tabaruk. Tak pelik katakan. Tapi masalahnya yang orang ni bawa ni betul ke Nabi punya? Tu je cerita dia. Dah putus lama dah. Kemudian telah hilang. Memang Allah Ta'ala jadikan hilang langsung. Mana keberkatan yang berlaku pada umat ini sebenarnya dengan beramal dengan apa yang Nabi ajarkan. Bukan dengan benda-benda yang macam tu. Seronok sebarkan hadis yang kata kita ni adalah, siapakah orang yang paling ajaib imannya? Ada dapat? Dalam WhatsApp. Nabi tanya para sahabat. Para sahabat kata malaikat. Malaikat tak ni. Kami bukan. Tapi siapa? Orang yang beriman dengan aku tapi tak jumpa aku. Nak sebut itu, tapi tajuk beriman tadi tu macam mana? Percaya je Muhammad Rasulullah. Lepas tu amalan tak nak buat. Mana boleh? Macam ni masalah percaya Allah Ta'ala Tuhan. Tak madai.
Siapa kena juga apa dengan tindakan. Kalau setakat percaya Allah Ta'ala Tuhan, ni kita percaya sajalah. Iblis percaya Allah Ta'ala Tuhan. Iblis dia tak berkata ada Tuhan lain. Allah Ta'ala Tuhan. Di sisi dia Allah Ta'ala Tuhan, tak ada Tuhan lain. Tapi masalah apa? Amal. Allah kata usjudu li adama. Dia tak nak sujud. Itu tajuk dia. Masalah ketaatan dia tengok macam ayat 60 64 ni. Dia orang baca yang bawah ni. Dia baca ni, walau annahum idzalamu anfusahum. Ni bawah ni. Dia baca ni. Dia ambil ayat ni dan kata, tak apa, boleh kita bertawasul kepada Nabi SAW, minta ampun dekat kubur Nabi. Sebab ayat ni kata, pergi bai'ah dah belum? Tak bai'ah lagi. Pergi dekat bai'ah dulu. Kan ikut saya sebelum tu bai'ah dulu, bai'ah. Tak ada bai'ah pula. Sebab apa? Nabi dah mati. Pula yang ni kenapa tak kena pakai juga? Betul, masalah timbul kat sini. Jadi sebenarnya yang patut dibaca adalah ni dulu. Ni. Yang awal tu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidak kami utuskan sebarang rasul. Mana-mana rasul melainkan supaya apa? Ditaati dengan izin. Ditaati. Rasul diutus untuk ditaati. Bukan untuk dipuji, untuk disanjung, tak. Untuk ditaati. Dan ketaatan kita itulah tanda sanjungan kita. Taatnya kita kepada Rasulullah SAW dengan segala arahan baginda, itulah tanda sanjungan kita yang terbesar. Bahkan orang-orang bukan Islam akan terkejut. Dah mati dah lama, tapi apa kata-kata dia diamalkan apa? 2 bilion manusia. Arahan bagi dia dipatuhi 2 bilion manusia. Sedangkan tak ada pun polis angkasa gaban kena tahan orang minum arak, judi dan sebagainya. Dia manusia tahan diri dia. Sebab apa? Taat kepada Rasulullah SAW. Taat kepada Rasulullah SAW. Itu asas dia. Ketaatan itu yang besar. Bukan masalah pujian, sanjung. Sanjung semua orang boleh buat. Kan? Orang bukan Islam pun, kan, yang orientalis barat kan, puji Nabi sedepa. Berdepa-depa. Ada separuh tu tak masuk Islam pun, tapi karang kerak buku berkenaan Muhammad. Tak tahu apa Life of Muhammad, apa Martin something. Siapa nama dia tak? Tak ni tak ingat Dari 3-4 orang terkenal lah. Martin Ling. Martin Ling. Ada kata dia masuk Islam, tapi Allah alam. Tapi ada kata masuk Islam tapi jadi sufi. Allah alam juga. Dia macam-macam, pelik. Dia tak boleh nak ambil Islam betul. Dia Islam spiritual. Saya ada download baru ni daripada Al Jazeera. Dia orang buat satu dokumentari berkenaan dengan swirling darwish. Kan Yahudi darwish yang sufi tu kan, yang pusing-pusing tu. Yang dia kata ambil Jalil Ar-Rumi punya ni kan. Ada orang sekarang ni di Israel, di Palestin banyak Yahudi yang menjadi fahaman macam ni. Dia tak dapat agama dengan agama dia, so dia masuk apa? Masuk sufi. Bukan masuk Islam, masuk sufi. Ya. Ada video tu ada lagi. The Souling the Wish. Dia ni Jew. Dia pusing-pusing tu kan. Dia kata itulah cara untuk sembah Tuhan. Okey, nak tunjukkan. Dia kat Turki ada, tapi yang ini ni. Dia siap buka puasa lagi. Puasa dia musim-musim lah ni. Ini Yahudi ni. Nampak ni. Dia ada dengar ceramah. Ni ada ustaz sufi mengajar dia. Kan mengajar. Dia siap buka puasa. Dia ada gambar buka puasa. Buka puasa Ramadan, buka puasa. Saya sebutlah Bismillah. Dia buat semua benda. Jadi kan Islamnya tidak, solatnya tidak, tak ada benda. Tapi dia ambil Jo. Pergi ke ni dia belajar. Duduk dengan ceramah. Lepas tu kan dia orang ada zikir beramai-ramai. Dia sibuk nak belajar soling tu. Pelik juga. Tu tak nampak. Dia maksud dia untuk orang bukan Islam ni panggil apa? Boleh jadi sufi tanpa masuk Islam. Dia macam meditation. Maksud dia tanpa masuk Islam, mana sufi digalakkan. Bahkan yang best ni ada dia dapat pula penghargaan lah kerana kehendak dia sebagainya. Dia belajar pusing. Semua ada. Dia buat ada. Tapi kalau buka pakcik ni dia baca Maulid Nabi. Ya, dia dengar, buka. Okey, dengar.
In Israel, Jews are searching, and many Jews are searching for some spiritual satisfaction and trying to re-engage the heart. Ni Yahudi tak? Student. Ya, Sufi student. Dia bukan Muslim. Dia Sufi student. You can be a Sufi without entering Islam. That's the point. Mana maksud dia kata Sufi ini bukan agama Islam. If you want to understand macam tu lah, nak fahamkan betul kan. Maksud bukan agama. Dia bukan agama. Play a part in that. That many Jews will Pakcik tu baca okay. Dia gitu. and go to a Sufi event and actually feel something strongly connected. Sungguh-sungguh ni, memang bukan main-mainnya, sungguh-sungguh punya. Great. Yang ni kita masalah ketaatan benar. Di mana apa guna dia? Does he have a role to play? I think the best of Rumi is yet to come in the world. Dia kata Muhammad ya ruh ya syafi'ina. Ya Muhammad dia syair dia baca tu puji Nabi. Dia guling-guling puji Nabi. Memuji Nabi SAW tak boleh, tak ada masalah. Saya tengok apa. In time of conflict, Masa Nasrah. sometime Ya kat sini Nazareth. after the truth, feel that they need Allah. their personal stories. Ada macam-macam benda lah dia buat. Dia pergi belajar pusing-pusing. Pergi pergi kubur tu. To chant some of Rumi's writing. I felt imitated. Dia pergi kat kubur Jalbi Ar-Rumi. Tak tahulah pening apa bendanya. Tu makcik tu pusing-pusing putar suka kembang. Tadi kata ada seorang dia duduk situ lah. Duduk masuk dalam masjid tu, dia lepak. Ada orang semayang tepi tu. Tapi dia orang pusing putar je ni. Yang semayang lah. Kan? Pray in Ni macam tu. Dah sekali sujud kat kubur Jalbi Ar-Rumi. Tapi yelah, Sufism tak ada masalah pak tu. Menghormati guru. Kan, guru tadi yang sekian tadi. Duduk belajar. Yang baik kat sini, yang dia masuk ni. Dia apa je? Amin. Doa. Tak bukan, yang lain bukan Jew. Dia seorang Jew. Maksud dia boleh masuk lah. Tak ada masalah. Without entering Islam. Okay, di sini yang kita kata tau. Mana ketaatan pada Nabi? Puji Nabi, agungkan Nabi, semua boleh. Tak pelik lah. Non-Muslim yang tak masuk Islam pun puji Nabi bersepah-sepah. Macam dalam buku the 100 greatest person in the world, ada buku kat depan tu. Ni kan Michael H. Hart kan. Michael H. Hart. Dia tak nama dia. Kan? Hart kan? Okay. Dia letak nombor 1 tu Muhammad SAW. Sanjung kan? Tapi dia Muslim. Tak berguna tak? Tak guna. Pasal macam kita kata lah, macam ada orang kata berguna lah sebab apa? Sebab Abu Lahab pun dapat ringan. Dia ringan. Siapa cerita? Mimpi lagi. Clarify dengan Nabi? Tak ada pun. Quran kata apa tentang Abu Lahab? Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak menyelamatkan dia harta dia dan apa dia kerjakan. Sayasla naran zatal lahab. Dia akan masuk neraka yang mempunyai lidah api yang menyala. Tak, dia timbul tajuk pun. Tapi dialah orang yang gembira sangat bila Nabi lahir. Lahir Nabi, dia gembira sangat. Sampai kan dia Suwaibah, hamba dia yang menceritakan tentang Nabi SAW dah lahir, dibebaskan. Ibu susu Nabi yang pertama dibebaskan oleh dia. Tapi riwayat datang pula kata sembelih unta dan sebagainya. Pasal Nabi diutus untuk ditaati, bukan untuk disanjung. Kalau nak sanjung kan, tak perlukan kita. Mana alam ni tanpa kita sanjung Rasulullah pun Rasulullah yang terpuji. Tanpa kita puji baginda, batu bagi salam pada Nabi SAW. Batu-batu, Nabi kata aku kenal batu-batu yang dekat Mekah dahulu bagi salam pada aku sebelum daripada Nabi jadi diutus pada Rasul. Batu tu bagi salam. Nabi kata aku kenal sampai sekarang batu tu. Salam. Kalau kita dengar bunyi tu kita lari dah kan. Nabi SAW dengar. Maka para sahabat dulu cerita makanan bertasbih kat tangan Nabi. Dekat mulut, dekat tangan mereka tak bunyi lah. Dekat tangan Nabi, makanan tu bertasbih. Bunyi tasbih tu kedengaran. Dia oleh para sahabat dengar makanan tu bertasbih sebelum Nabi makan. Dunia, alam ni akan kita puji Nabi tetap besar. Tapi ketaatan itu yang ujian.
ketaatan jadi ujian kepada kita, bukan masalah puji Nabi. Umur dia bukan Islam boleh buat. Macam sufi dia kan, dia puji Nabi bagus sebagainya, tapi tak. Pasal dia ikut apa? Ikut Jalil Ar-Rumi bicara. Maulana bukan buat macam tu, Ustaz. Tak tahulah Maulana buat ke tidak. Itu orang yang deviation, yang recreate that. Wallahu alam. Pasal kita cerita dia. Masalah syair dia ke yang jadikan rujukan. Okey, pasal dia sekarang ni Jalil Ar-Rumi terkenal dengan apa muzik ke dan sebagainya. He's very close dengan spiritual dengan Allah. Siapa yang cakap? Itu masalah dia. Yang tu siapa yang clarify? Kalau para sahabat Nabi ada clarification Allah Ta'ala radhiyallahu anhum. Orang lain daripada para sahabat, siapa yang kita boleh kata dia dekat dengan Tuhan? Siapa boleh mengaku? Orang bersepah sekarang pakai Arif Billah. Arif Billah, kita akan pergi belajar dengan Arif Billah yang kenal Allah Ta'ala. Seriously, anybody can that ni anak murid yang angkat. Ayah Pin anak murid angkat Ayah Pin. Kalau dia pegang pergi ke alam sebalik mata, alam barzakh, alam bazrah. Ada video dia kata tengok. Anak murid dia agungkan dia. Dia mimpi macam-macam, mimpi Ayah Pin dan sebagainya. Tapi itu kan syarat. Alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan guideline kita sahabat Nabi. Pusing mana pun sahabat Nabi. Kalau dia kata kalau tidak ada sahabat Nabi sebagai garis panduan kita, semua orang akan datang interpretation macam-macam. Orang Arkam mimpi cara dia, Naqsyabandi mimpi cara dia, Ahmadiyah mimpi cara dia, Syaziliyah mimpi cara dia. Semua orang mimpi masing-masing. So sekarang siapa yang betul? Faham tak? Semua orang mimpi. Everybody dream of something. Tapi soalan sekarang ni, siapa punya mimpi daripada Allah Ta'ala? Dah zikir banyak. Siapa kata? Ni ada saya baca ni ada seorang ustaz tadi kata, kalau berwuduk ni tadi kita akan kebal, takkan dapat dia tengok oleh syaitan. Awak semayang tu syaitan datang, Nabi cakap, syaitan datang. Kan, syaitan lari. Bila azan tu syaitan lari betul-betul tinggalkan ni. Tapi bila orang tu start takbir saja, dia orang datang balik. Tengah semayang dia datang, tiba-tiba datang kita, bila ada wuduk, takkan ada syaitan datang dekat. Apa hal? Biar logik sikit. Ada kadar dia. Banyak mana, kan? Sebab kenapa suruh berwuduk? Kalau tengah marah ke, duduk. Kalau berdiri tu baring. Ini arahan Allah Ta'ala. Sebab ada guideline dia. Jaminan tadi Allah Ta'ala berikan. Kadang-kadang orang tu Allah Ta'ala lindungi dengan a'udzubillah saja. Tak payah wuduk pun. Isti'adah dah memadai. Isti'adah dah memadai dah. Ikut Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dah cukup untuk menghalau daripada kita syaitan. Cukup dah. Tak ada wuduk, tak ada sekian. Memadai. Pasal berdasar pada apa kadar Allah Ta'ala nak izinkan. Sebab Allah Ta'ala akan cover kita, lindungi kita ikut kadar yang dia nak, dengan kadar yang kita nak, kadar dia nak. Sebab tu bila nak lepaskan, kadang-kadang terjadi juga. Contoh macam Nabi SAW dijaga Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala lepaskan untuk kena sihir. Kenapa? Contoh satu. Dan untuk dia beritahu juga apa? Kadar penjagaan, kadar pemeliharaan, kadar perlindungan Allah Ta'ala ikut kadar yang dia nak. Bukan kita nak. Bukan bila kita amalkan sekian, macam ada baju besi, lepas tu saya bagi pada dia, dia amalkan, dia baju besi juga. Tak boleh. Ini bukan Shaolin. Kalau Shaolin ada apa kebal loceng emas kan? Tak ada dalam Islam. Anda tak boleh buat benda yang sama. Pasal kadar dia dapat itu hak dia. Kadar saya dapat, kadar saya. Kadar dia dapat, semua orang kadar dan berlainan. Ikut kadar Allah Ta'ala aturkan. Kita ada qadar. Tu kita beriman qadar. Jangan kita kata, aku buat macam dia buat dah. Dia baca ini, aku baca ini. Dia baca ini, aku baca ini. Dia pakai baju warna ni, aku pakai baju ni. Semua sama dah. Apa sebab dia lepas, aku tak lepas? Itu kadar Allah Ta'ala bagi. Pasal itu kita ada qadar. Itu masalah pelik orang ni. Kadang-kadang saya tak tahu faham tak. Jadi macam tadi akak katakan, dia Maulana Jalaluddin Ar-Rumi kan, disebut dia dekat dengan Tuhan. Siapa kata? Semua orang cakap. Orang kata Rubatan Ruyah dekat dengan Tuhan. Siapa kata? Orang cakap, semua orang bercerita. Saya ingat sebab perkataan dia, words dia pakai. Masalah di mana syair tadi, kata-kata manusia. Ada orang tu boleh nyanyi kepadamu kekasih kan, kepada Tuhan dan sebagainya kan. Lepas tu dia peluk perempuan. Kan? Ya Allah Tuhan ku kan. Lepas tu dia cakap, apa khabar, kau baik, my love kan. Dia boleh ada awet lagi. Minta maaf cakap, kita kata kalau kata orang tu boleh keluarkan kata-kata paling cantik dari kata-kata puji Tuhan, tapi lepas tu langgar semua perintah Tuhan. Dan bagi contoh macam kita tu berada dalam dalam keadaan state of pegang bukan mahram, mentah bukan mahram. Macam mana kepada kasih lepas tu jadi pegang perempuan yang bukan halal untuk kita? Mana maksud dia untuk keluar kata-kata itu alasan. Anybody can say beautiful words.
Kan, cantik, kata-kata yang cantik. Kadang memang kata benda tadi terkeluar dari mulut dia. Tapi bukan itu alasan dia. Sebab kenapa kita disuruh balik pada sumber Islam. Dan untuk menjadi rujukan kita, para sahabat. Kalau orang lain ni masalah lah, dia akan keluar macam-macam. Every zaman ada benda pelik. Dia orang kata memang semua, kita kata baru ni ada orang tu hantar. Dia kata memang sememangnya maulid Nabi tidak dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, dia sebut, tapi benda ni baik. Macam tu dia cakap, macam mana boleh jadi baik benda yang para sahabat tak belajar? Imam Syafi'i tak buat. Imam Syafi'i buat, tak buat. Kenapa tak buat? Kerana tak jumpa Nabi. Kalau ikut kita kata, alasan nak kena buat sebab orang ni tak jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Jadi para sahabat tak buat sebab dia jumpa Nabi setiap hari. Kita ni tak jumpa Nabi, so kita kena buat. So Imam Syafi'i jumpa Nabi ke? Tak kan? Dia lahir 160 Hijrah. So soalan, kenapa dia tak buat? Ini menjadi ikut syariat sepenuhnya, tak apa sebarang peninggalan pun. Iaitu asas pertama, sebab Nabi ni diutuskan untuk ditaati, bukan untuk setakat diagungkan. So, mengapa kita buat? Siapa? Pak, ini kata syaitan punya ajakan. Kan, kita jadi nampak benda yang buruk tu baik, benda baik tu tak cukup, benda baik tak cukup. Selawat biasa je. Kau selawat ke Nabi? Selawat bunyi apa? Biasa je. Tak cukup lah. Walaupun Nabi ajar, memang Nabi ajar, tapi kan tak cukup lah. Kurang feeling. Tak ada zuk. La ilaha illallah syarikal. Macam tu jadi masalah. Kan itu akan timbul lah macam sembahyang maghrib 3 rakaat. Tak cukup lah, macam patut jadi 5 lah. Zaman kita banyak musibah ni, kita lebihkan jadi 5. Kan? Faham tak? Masa dia kata, tak boleh pula. Kenapa tak boleh? Pasal Nabi ajar macam tu. Dan kenapa nak tambah yang lain? Hatta sanjungan daripada Nabi SAW, kalau patut lebih, akan timbul lebih tadi. Mana kebesaran. Mana contoh macam orang kan sibuk sekian kan, tapi menyampaikan wahyu ajaran Rasulullah SAW tak buat pun. Kau tanya berapa banyak hafal hadis? Tak hafal pun. Mana buku maulid tu dia hafal. Ratib haddad dia hafal. Hadis Nabi banyak hafal. Diam. Saya macam pelik kan. Kau hafal kata-kata orang lain, ajaran orang lain, kau tak hafal ajaran Rasulullah SAW. Macam mana? Di mana duduk kat mana nak sama kan, macam mana tak tahu. Nampak sangat longgar. Satu kita kata Nabi diutuskan untuk ditaati, bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuja. Idola yang Nabi kepada kita adalah ikutan perangai. Kenapa pakai serban bagus? Bini anak ini tinggalkan. Kan pasal sedangkan Nabi SAW letakkan orang paling utama untuk orang tu buat baik adalah keluarga dia sendiri. Tapi keluarga gila kan, dengan bini macam rimau. Tengok bini, bini tengok dia tunduk takut je kan. Anak-anak masa dia tak ada sayang pun. Mana apa ajaran Nabi dalam masalah tu kan? Nak tolong basuh pinggan. Itu paling simple je, paling saya cakap. Nabi tolong isteri dia kat rumah kan, sikit. Berapa ramai yang ikut? Kan? Ya, berapa yang ikut? So simple. Nabi tolong masak, tolong sekian lah. Memang kadang-kadang bini bising pun kita baring-baring guling-guling, malas tu, ada malas ada jugalah. Tapi time biasa kan kita katakan. Maksudnya Nabi tolong. Buat sendiri sebagai, tak ada macam sikit-sikit bini dia buat. Ini tak ada. Kenapa tak follow time tu? Yalah, tu Nabi, kita ni bukan Nabi. Pula. Ini yang kita kata kat sini, yang kita kata ikutan aturan kepatuhan yang utama pada Nabi adalah apa? Patuh pada amalan yang diajarkan. Akidah, ibadah, akhlak tu follow. Lain-lain daripada benda berkenaan terbuka pada kita. Cara nak pakai jubah apa? Jubah ke pakai baju Melayu? Pakailah. Nak kopiah ke nak pakai serban? Pakailah apa? Dan tak nak pakai pun tak apa. Pakai cap, pakailah, tak kisah. Cap tak ada lidah kan. Ada cap sekarang jual kan, tak ada lidah, tak ada tu. Tak ada kepala tu. Pakailah. Jenama naik, pakailah jenama apa pun. Kan, asal jangan kulit babi sudah. Kan ada orang kata kulit babi pun tak apa. Kita asal kulit babi sudah. Kan, maksudnya jangan benda-benda yang haram sudah. Jangan rampas orang, pakailah. Nak belang-belang ke, nak tumpuk-tumpuk ke pakai. Jangan yang macam wanita jangan perhatian orang sudah. Menyebabkan sepatutnya dia di cover daripada orang. Bahkan kecantikan, keelokan dia hanya pada orang yang halal pada dia saja. Berdasar pada Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Jadi dia pakailah benda yang jangan tarik perhatian orang sangat. Nak beri perhatian sungguh-sungguh suami. Jika tidak, jangan. Benda akan masalah. Pasal ini konsep sebenar ketaatan kepada Nabi SAW. Besarnya Nabi di sisi kita, agungnya Nabi di sisi kita adalah bukan dengan sekadar pujian. Kita rindu nak jumpa baginda, nak jumpa baginda. Tapi kelayakan jumpa baginda tadi bukan dengan nyanyi banyak, bukan puji banyak, selawat banyak. Selawat tadi awal tu je.
Allahumma salli ala Muhammad. Tapi datang dah tu, apa tu? Tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Apa Fatihah lima ughliqa. Bukan. Yang awal tu je selawat. Yang belakang tu bukan selawat. Yang awal tu adalah selawat. Selawat ni adalah kita pulang ke Allah Ta'ala balik dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Jelas? Ya. Ustaz, yang pasal bid'ah tu, ada yang tadi kata tapi tak ada dalil yang mengatakan kita tak boleh buat. Okey, ada dalil kata tak boleh tambah solat maghrib 3 rakaat, 5 rakaat? Ada tak dalil kata jangan sembahyang maghrib 5 rakaat? Ada? Habis? Tambah. Dan simple, so simple sebenarnya. Tak ada suruh pun. Masalah kita tu, pasal Islam ini baik bukan pada mata kita, baik pada arahan Allah. Kalau ikut mata kita, macam benda baik. So many things baik. So many things yang baik. Tapi dalam Islam ni syariat itu terjaga. Jika tidak semua orang tu, bila kita tahu benda baik apa salahnya dengan Yasin saja kan. Dan sekali sunnah Nabi ditinggalkan. Al-Baqarah tak diketahui sebagai apa? Surah pelindung bagi rumah. Berapa lama umat Islam kita di Malaysia dia tak tahu benda berkenaan. Sehinggalah zaman WhatsApp ni kan, orang hantar baru orang tahu. Rupanya Baqarah tu lah dia panjang pula. Baqarah dia panjang pula. Lepas tu datang soalan. Kalau pasang geset aci tak ustaz? Ya, Syekh bin Baz kata boleh. Tapi saya kata kenapa lah malas sangat. Dah lah seharian kita tidur banyak. Kan ada baca yang orang letak berapa hari, tahun berapa kita tidur 8 jam sehari, ikutkan berapa tahun kita habiskan untuk tidur. Kemudian habiskan untuk sekian. Mana kalau kita tidur 8 jam kan, biasa sehari kan, sepertiga, kata umur kita 60 tahun kita tidur. Sepertiga 8 daripada 3 kali 8 24 kan. Sepertiga umur kita 20 tahun tu tidur. Pening 40 ditandas. Lepas tu habiskan masa yang lain tu baca Quran tak ada lah. Pasang dekat bilik tu dia lari tengok televisyen. Lagi gila. Kan pasang televisyen, pasang radio dalam bilik kan. Takut dia jaga bilik je. Pasang radio baca Baqarah tu dalam, dia tengok berapa jam. Tengok boleh tahu lah minit habis Korea tu baca. Dia pergi tengok cerita Korea dekat bawah. Mana boleh tu kak. Dekat situ kita ada masalah pasal once kita kata benda ni kita buka kan. Maksudnya kita buka saja pintu-pintu untuk benda-benda yang bukan-bukan ni, dia akan kata tak ada dalil kan. Tak ada dalil tak boleh. Tu tambahlah. Pasal kita sekarang ni sebab kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala kata apa? Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Dia kan muhajirin dan kalangan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, orang ikut mereka dengan baik. Orang ikut mereka baik. Mana muhajirin, ansar, yang awal masuk Islam, dan siapa ikut mereka dengan baik. Allah Ta'ala kata apa? Radiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha terhadap mereka, wa radu an, mereka redha terhadap Allah SWT. Wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Allah sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Sebab itu Allah Ta'ala sahaja letakkan ayat tadi untuk kita belajar. Kefahaman kita ni pasal bab keduniaan, kenderaan apa nak naik tak pernah limit dalam agama. Apa kenderaan yang halal kita pakai? Mana ada? Yang curi je. Mana pakailah kenderaan jenis apa, pakailah. Tak nak naik kereta, nak naik basikal, naiklah. Kan? Tak ada siapa sekat kita. Tak naik basikal, nak naik kereta apa, kereta roda 3, pakailah. Kereta roda 2 pun aci. Kalau ada kereta roda 2, jalan. Yang penting tak ada kaitan dengan agama. Bila kaitan agama, mana mendekat diri pada Tuhan, mendapat redha Allah Ta'ala, takkan kita boleh reka jalan. Rasa yang kebanyakan orang kata sebab hiburan sekarang, muda apa, dia nak hiburan. Kita bukan, itu patutnya buang hiburan. Tadi kata tak nak hibur. Ini masalah dia. Kita nak buang dunia. Masih lagi hati kita dilalaikan sebenarnya. Pasal sebab kenapa? Cuba paksa diri kita daripada berhibur pergi kepada ibadat. Maksudnya masih hiburan alternatif je lah. Masih lagi apa setakat kalau daripada buat sekian, baik sekian. Tak, bukan macam tu. Seandainya zaman fitnah ni, kita kata bahaya sangat kan, tak ada orang masuk Islam dengan cara macam tu. Tak dapat hidayah dengan cara macam tu pun. Dia kata nak alternatif hiburan, maksudnya masih nak berhibur lagi. Hati masih lalai. Cuma tak boleh lalai cara sekian, macam tu. Hati tu nak goyang-goyang juga. Tak boleh goyang biasa, goyang ni pun acik juga. Apa pasal nak goyang-goyang juga? Tak ada kerja lain ke? Cuba tahan diri kita kan daripada benda berkenaan, pergi kepada belajar.
yang memang berat, belajar bahasa Arab yang gagal, berkali-kali gagal kan. Masuk kelas tengok. Kalau sayang Rasulullah SAW, nak faham Rasulullah sabda apa. Ni tak, effort kita buat. Ada orang dia minat cerita Korea, sanggup masuk kelas bahasa Korea. Ayang sayur kan, dia nak belajar. Sebab apa nak faham cerita Korea tu tanpa subtitle. Serius ni kan. Dia kata orang tu gelak. Apa sebab dia gelak tu? Aku tak faham kenapa dia gelak. Belajar bahasa Korea. Ini effort yang dia buat. Macam orang minat lagu, kan faham tak? Dia nak minat benda berkenaan, dia belajar. Tapi kan soalan nak tanya, macam tadi lah orang Yahudi tadi kan, dia minat sangat dengan tu, dia terjemah kepada bahasa Yahudi. Syair-syair Jalaluddin Ar-Rumi dia terjemahkan. Dia terjemahkan. Soalan kita katakan, benda berkenaan, effort apakah anda buat untuk faham Nabi sabda apa? Simple je. Belajar bahasa Arab yang confirm gagal berkali-kali. Masuk kelas ni lari. Ustaz start belajar tak ajar tasrif je hilang. Kan? Huwa tak bagi. Huwa tak bagi. Zalika tilka okey. Kan? Belajar apa mufrad musanna jamak okey lagi, tak ada hal. Belajar kan makrifah nakirah. Masuk je ke tasrif kan. Katabu. Hari pertama penuh. Hari kedua kan, ustaz ajar kelas Ustaz Mahdi. Kan ajar pagi. Lari straight orang. Tak datang dah. Dia pakai ajar bahasa Arab. Punyalah saya kata kan, terus terang, kita dekat Malaysia ni kalau dia kata ada ustaz mengajar bahasa Arab, benda simple, dia sepatah-sepatah dia cakap, duduk. Jangan lari. Kan? Dan bukan kena bayar pun. Aduh. Kalau kena bayar punya mahal kan. Bayar RM200 kan. Gila kau nak pergi makan. Okey, fine. Tak ada. Tak kena bayar pun tak datang juga. Kenapa? Kalau dia kata kena bayar, okey. Tak ada, saya nak kena bayar bil api elektrik. Okey, fine. Tak apa. Tak kena bayar pun tak datang juga. Lepas tu tengok wanita hari ini pagi-pagi. Orang kata datang kelas, dia tak nak datang. Konsep dia sekarang ni. Benda tu pengalaman. Mendengar pengajian dalam bahasa Arab tu cukup pengalaman yang paling mahal sebenarnya. Pelajar-pelajar kita di Malaysia ni belajar Nahu Sarah dalam bahasa ni kan, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya benda ni tadi melambatkan proses. Memang cukup lambat. Pergi tanah Arab, budak-budak ni blur. 3 bulan akan blur. Tak faham apa benda. Duduk. Sehingga faham. Lepas 3 bulan baru boleh tangkap. Ni duduk Malaysia belajar dapat nombor 1 ni. Kalau jenis yang bangang DEF tu lagi teruk lah. Ini yang jenis pandai sikit. Kan? Duduk dengar, tak faham apa. 3 bulan rasa macam pelik ataupun nak buat. Tapi lepas 3 bulan baru faham sikit. Kemahiran mendengar tadi. Ni ustaz datang ajar lari. Ustaz ajar sikit. Wa nahnu al-yauma, sepatah-sepatah cakap itu pun lari. Dia tak nak fikir. Maksudnya kerahan masa, tenaga, effort, keletihan untuk faham hadis Nabi. Berapa banyak dah dibuat. Masa ada. Kan memuji semua orang boleh buat. Tapi sekarang ni masa untuk apa? Mendalami ilmu agama tadi. Berapa ramai yang keluar? Tak ada. Majlis tausiah, majlis sekian, itu majlis dia. Mana majlis untuk mempelajari apa hadis Nabi SAW? Mana majlis untuk mempelajari apa bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran Karim, untuk memahami hadis Nabi SAW? Mana dia? Itu lebih berat. Itu confirm orang lari. 1.5 jam punya masa pun orang lari. Tapi bila 4 jam kan, gini-gini, gitu-gitu kan, 4 jam tak ada rasa apa. Serius. Dulu daripada isyak sampai pukul 12, pukul 4, pukul 2 pagi. Kan 1 pagi baru habis. Tak ada hal. Tapi bila start belajar je, 1/2 jam dah. Allah, ngantuknya ustaz ni lambat datang. Ni yang lambat ni aku ngantuk ni. Gitu kan. 1/2 jam baru. Yang tadi goyang-goyang 1/2 jam tak ada apa. Bukan 1/2 jam, 3 jam, 4 jam tak ada apa. Ni macam cerita Hindustan kan. Macam tu lah rupa korang. Maksudnya tukar hiburan. Anda masih lagi berhibur. Dunia nak kiamat, anda berhibur lagi. Kata nak balik kepada Allah Ta'ala, tapi berhibur pula. Apa hal? Kan? Ini bukan cara dia. Pasal anda kena buktikan kecintaan pada Nabi SAW, kecintaan Nabi SAW dengan cara yang apa? Yang terbaik. Ini cara yang terbaik. Kita kerahkan diri kita untuk mempelajari Islam itu sendiri. Ya. Ustaz, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang pasal apa, siapa yang buat luar daripada urusan kami, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu rad. Sahih Muslim. itu dah cukup untuk kata okey, every bid'ah tu. Ya, sebenarnya itulah. Tapi masalahnya ialah pasal ada orang kata tapi yang ulama buat. Ya, kita hormati ulama, tapi masalah zaman dia, masa dia, ketika dia bercakap dan sebagainya, mungkin tak faham. Kefahaman manusia ni ikut level. Macam kefahaman badui itulah, badui tu faham macam mana, para sahabat faham macam mana. Jadi kita kena tengok macam tu level. Orang tu kita hormati sebagai ulama, tapi dia bukan nabi. Dia boleh salah,
Dia boleh silap. Dia bukan Nabi. Nabi itu Nabi. Hadis kesilapan ke dalam mensyarahkan hadis tu? Ya, apa bukan silap. Diorang lagi elaborate untuk kata tak apa lagi. Apa benda yang tak apa. Tapi kadang-kadang macam perbandingan itulah saya jumpa macam ada orang yang dia buat perbandingan macam tau. Kalau macam tu, kalau ikut sunnah Nabi sangat, naiklah unta. Maksudnya kenapa kalau tak boleh tambah dalam agama, dan naiklah unta. Kalau tak ada tu, tak salah pakai sekian. Yang terakhir, yang terbaru, dia punya idea, kalau anda kata nak ikut Nabi sangat, baca Quran, jangan baca kain mushaf. Nabi tak kain mushaf, dia kata. Dia buat kain dari itu. Saya jumpa seorang tu, dia buat lagi hujah. Saya pun kata dengan dia, Nabi sabda dalam hadis Sahih Muslim. Nabi kata apa? La taktubu anni, yang kamu tulis daripadaku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Barang siapa tulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka padamkanlah ia. Maksud dia, para sahabat dahulu menyalin daripada Nabi SAW apa? Quran. Dan kisah Islam Umar. Umar Islam macam mana? Kan adik ipar dia dengan adik dia baca Quran daripada lembaran. 3 seorang datang ngajarkan adik Umar dengan dengan ipar dia. Kan Umar masuk rumah kan, dilempang. Dilempangkan adik dia. Dan sekali kan dia nakkan tengok apa adik dia baca. Maksud dia itu yang Nabi benarkan para sahabat buat. So anda sekarang pakai Quran mushaf ke handphone ke dan sebagainya, apa masalah dia? Dia sunnah itu dua, either Nabi buat atau Nabi perakui untuk kita buat. Nabi tak makan dog, tapi Nabi iakan para sahabat makan dog. Macam itulah keadaan dia. Masalah cara baca Quran. Quran tak bertukar. Cara nak baca Quran tadi, nak belajar secara mulut ke mulut, silakan. Sanggup kalau ada guru yang nak mengajar macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu saya buka mushaf pun. Siapa nak ajar anak hafal Quran buat macam tu. Jadi bila abah kena hafal dulu lah. Abah nak suruh hafal kan, abah pegang anak abah baca apa kan. Jadi itu sebab kenapa abah hafal dulu, baru abah suruh anak hafal. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim, betul unsur dia ulang repeatedly. Saya try ada seorang budak 3 hari tu juzuk ammah tu dia suruh ulang. Hari ni bagi 3 ayat, besok datang 3 ayat, 3 ayat. Mana boleh tanpa baca tulisan mungkin tak reti, tapi hafalan dia ada. Itu cara orang Arab hafalkan anak-anak mereka Quran awal. Bukan cara yang kita macam kita bayangkan kena baca belajar Iqra. Kan pandai dah Iqra tapi tak baca pun. Dia sebenarnya kena ada disiplin berkenaan dengan bacaan tadi. Ambil sehari 3 ayat ke, sehari 2 ayat ke, dengan anak-anak kita kan, panggil. Kan menyanyi lagu pandai kan. Kan Baba Black Sheep, okay, nyanyi abah nak dengar Baba Black Sheep. Anak bunyi Baba Black Sheep, have you any wool kan. Kita rajin ajar gitu tu. Tapi masalah Quran tadi tak masuk kan. Cara masuk Quran tadi bukan suruh panggil ustaz pun. Anda boleh buat. Baca suruh dia ulang balik. Suruh ikut. Baca ikut. Dia akan lekat. Tak dapat banyak, dapat satu surah pun jadilah. Paling tidak kan. Paling tidak baca surah. Al-Fatihah paling mulaan untuk diajarkan. Supaya nanti dia tahu ni akan dibaca dan semayang sebagainya. Buat macam tu, berulang-ulang kali. Itu cara dia. Bukan suruh dibaca. Sekarang ada MP3 kan, ada iPad, ada pula baca boleh diajar macam tu lagi. Terpulang pada kita je lah. So sebabnya itu sebab kerahan ataupun contoh macam usaha untuk mempelajari sunnah Nabi SAW tu amat kurang. Tapi bergembira banyak. Happy go lucky. Lepas tu makan. Ingat lepas maulid tu tak makan ke? Melantak kau. Tu nampak kan, dia bulat-bulat semua sekali. Mana ada keding-keding. Ada seorang 2 orang keding tu dia tak buat maulid besar, dia ceramah aja kan. Serius, berarti betul. Masa dia lepas program tu dia makan. Kalau dalam tarekat mana pun macam tu, lepas program zikir tu dia makan. Yang 12 lah makan. Dia kat dekat macam tu. Kau satu lah makan. Makan tu lepas daripada program tadi. Dia budaya, cara dia. So konteks ini kita tengok Islam yang kita kena jaga. Sebab Islam itu adalah kebenaran tanpa kebatilan, tanpa ada tanpa kita reka. Itu juga. Jadi kan sebab itu. Dan hari tu yang terakhir kita ambil tu adalah yang terakhir kita ambil itu adalah doa mana seorang manusia tu boleh bertawasul. Maksud dia minta orang-orang yang masih hidup ni doakan dia. Jumpa orang doakan saya. Jangan mulut kita ni berat untuk minta orang doakan kita. Ni kira kita jumpa orang macam baik. Mintalah cakap doakan aku. Doakan sekian. Minta kawan kita doakan. Kita tahu mulut dia makbul doa. Apa tadi kalau dia kata orang tu seorang yang baik dan sebagainya, minta dia doakan kita. So jadi kita kata benda tersebut, kita kata pasal Musa AS, dia minta hujan bagi pihak kaum dia.
Yang dia kata yang dia kata apa datang dalam Anas bin Malik cerita itu, datang seorang lelaki Nabi SAW, lalu dia kata telah binasa binatang ternakan dan putus semua jalan. Lalu baginda berdoa, lantas kami diturunkan hujan daripada Jumaat ke Jumaat berikutnya, seminggu. Lepas tu sambungan hadis tu, hujan lebat, kemudian dia orang banjir teruk sangat sampai akhirnya Nabi SAW doa lagi, hentikan hujan. Doa. Dia tak ada amalan khas. Amalan khas contoh macam surah ya latif 100 kali ke, tak ada. Dia pasal doa itu direct. Para anbiya semua doa direct. Lafaz tu nyata, bukannya perlukan ni. Kenapa ayat sekian tak ada jawapan. Kenapa ayat ni tak tahu. Dia tak tahu je masalah. Saya dapat WhatsApp yang dia kata logiknya bertawasul dengan orang mati ni atau apa kan. Dia kata logik dia okey, orang nak apa, dia orang besar ni dia ada circle of friends dia kata. So you have to minta kat orang within the circle. Kalau dia tu dia orang besar tu. So dia kata by logic kan. Ni malaikat sebelah ni tak minta. Ya tak juga kan. Tiap hari malaikat turun naik. Malaikat yang jaga amal kita turun pagi, dia naik malam. Yang malam punya turun malam, naik pagi. Dan tiap-tiap kali Allah akan tanya, kau tinggalkan hamba aku macam mana? Besar sebelah lah. Lagi dekat. Serius, setiap hari ada. Bang. Tak, logik kan? Ada? Minta Jibril lah. Tak masalah ada. Kenapa tak kena minta Jibril tak boleh? Seru, ya Jibril. Kenapa? Tak logik sebenarnya. Ngarut je. Kalau dia kata benda tu benar, para sahabat buat dulu. Macam dia kata Ibn Katsir apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau ia benda betul, benda baik, para sahabat akan dahulu pergi kat situ sebelum kita. Before us, they will be depan tu dua orang beratur. Kita kata mana sumber untuk macam-macam, kata kita manjakan tempat ni kan. Kalau benda tu tempat di mana kebaikan tu akan keluar dengan banyaknya, di situlah tempat turunnya makanan orang campakkan, kan bersepah orang tunggu situ. Sekarang ni kalau dia kata tempat tu lah kebaikan Islam itu, para sahabat akan duduk depan dulu sebelum kita. Faham macam tu je. So simple. Kan dia kata circle of friend ni, minta sebelah lah. Minta daripada yang lain buat apa. Lepas tu kalau dia kata benda tu betul, dan perbuatan orang Kristian minta pada Isa tak salah lah. And also perbuatan orang Cina minta pada dewa-dewa, dia pun tak salah. Pasal orang Cina bila tanya berkenaan dewa yang pegang pedang, pegang sekian, semua tu orang sejarah hidup diorang tau, atuk nenek. Dan saya ingat lagi kawan saya di Cina, dia kata apa? Dia kata itu bukan Tuhan, itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Kami minta pada mereka bagi tahu pada Tuhan. Apa beza kita dengan diorang? Dia kata ada berhala, fine. Kalau pecahkan berhala dan buat benda sama, macam mana? Kata nak pecahkan berhala, okey, kita dapat start daripada tahun ni, atas panduan daripada ustaz, Cina pun berhenti pecahkan berhala. Berhala pecah, tak pakai berhala dah. Tapi apa? Dia sebutlah Kuan Yin. Kan Kuan Yin kan, Dewi Kuan Yin tu kan. Dia manusia lahir daripada wanita juga. Hai Dewi Kuan Yin, berikanlah kami sekian sebagainya. Kalau dia kata gantung, macam mana? Jalan. Jangan silah. Satu benda kadang orang ni bila cakap macam ni kan, dia kata kita memperbodohkan orang. Tapi membodohlah. Memperbodohkan. Jangan samakan. Allah Ta'ala dia bukannya perlukan kepada perantara. Mana kalau kita macam paling ringan lah yang saya dengar, yang saya bentuk dia adalah bila seorang tu kata, ya Allah kami bertawasul kepadamu dengan nabimu. Dia seperti macam orang tu bertawasul dengan apa? Amal soleh. Dia kata, ya Allah kalau aku amal ibadat ni kerana engkau, maka makbulkanlah doa aku. Ya Allah kalau sekiranya aku sekian, ya Allah demi Al-Quran, demi keagungan Al-Quran, makbulkanlah aku. Demi namamu yang baik, makbulkan doa aku. Itu tawasul dengan benda-benda yang lain. Yang termasuk kata-kata dengan Nabi, yang Imam Ahmad kata hidup mati Nabi ini adalah berkat. Kan itu yang paling ringan lah. Ada pun melafaz kepada Nabi, wahai Nabi berikanlah aku sekian. Baik, saya kata kalau macam tu baiklah belah kanan. Belah kanan kiri ni malaikat salin tiap hari. Masa kita bangun tahajud tu, kan ada Allahumma Jibril Mikail. Itu bukan ya Allah Tuhan malaikat Jibril, Tuhan malaikat, bukan wahai Jibril, wahai Mikail. Habis Tuhan langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Sama je. Apa masalah di kaitan tu? Nama kan, Rabbus samawati, Rabbul Kaabah, Tuhan Kaabah. Mana bukan Kaabah itu, Tuhan Kaabah. Mana Allah Ta'ala dia letakkan diri dia sebagai keagungan. Mana akulah Tuhan kepada benda-benda sekian-sekian. Langit dan bumi yang besar ni akulah Tuhan dia. Malaikat yang datang membawa kepada kamu wahyu, membawa kamu rezeki, membawa kamu hujan,
mencabut nyawa kamu dan sebagainya. Akulah Tuhan mereka. Faham tak? Itu yang maksud sebenar dia. Itu Israel tak ada. Israel tak ada. Kita memang Allah Ta'ala, akulah Tuhan. Tuhan syurga, Tuhan langit dan bumi, Tuhan dunia akhirat, Tuhan hari pembalasan. Itu bukan masalah bertawassul dengan ni. Kalau kita macam tu, kita wasul apabila kita sebut Rabbil Jibril, Rabbul Mikail, Israfil. Tapi Rabbus Samawat wal Ard, Tuhan langit dan bumi, sama aja. It's nothing about it. Itu pujian Allah Ta'ala letak kepada diri dia, atau cara Allah Ta'ala Nabi puji Allah Ta'ala dengan apa? Sebut makhluk yang hebat, yang besar tadi. Tuhan dia adalah Allah. Itu maksud dia. Jelas? Ustaz, kita dalam doa kita suruh dituntut direct dengan Allah Ta'ala. Betul. Tapi pada time kita dibenarkan minta orang lain doa untuk kita. Betul. Tapi yang mati tu masalah. Yang hidup. Yang hidup yang hidup tu yang kata Musa alaihissalam doa kan kepada Allah Ta'ala untuk minta hujan bagi kaum dia. Faham tak? Dia minta. Dan bila dia nak makan pun dia kata ud'u lana doa kepada Tuhan untuk kami, Tuhan untuk kami. Kalau orang tolongan boleh. Itu bagus. Itu memang bagus. Itu yang paling baik. Ustaz doa untuk saya. Kenapa? Doa umum ada, doa khusus pun ada juga. Tak ada masalah, kita jumpa orang, kita tahu. Mungkin Tuan Haji punya mulut lebih masin daripada saya. Sebab maksud orang Melayu kita sebutlah masin. Maksud dia doa tu makbul. Dia dengar oleh Allah Ta'ala. Bukan masalah masin ada garam. Bila kita jilat mulut Tuan Haji pula. Masalah betul. Maksud dia memang kita memang tak tahu siapa. Dengan sebab itu kita tak ada. Dan bahkan bila kita tahu macam tu, kita bimbang untuk buat benda kemukan pada orang. Siapa? Kita main kan, dia tak ajar agama, aku ngajar agama. Niat doa tak makbul ke? Saya tak tahu. Dan sebab itu kita diajar supaya apa? Jangan mudah-mudah buat bukan. Sebab apa? Kalau doa dia makbul, tak apa pasal. Jangan jaga. Jadi dengan sebab itu kita akan sentiasa rendah diri kita. Pasal tak tahu siapa yang makbul doa. Tapi kalau kita tahu orang tu soleh, kita minta doa untuk kita. Memang itu yang perbuatan yang Allah Ta'ala clarify dalam Quran Karim. Perbuatan kaum Musa, minta Nabi Musa doakan untuk mereka. Minta tahu pasal lembu tu, minta tahu pasal makanan dan sebagainya. Yang lain minta kan, kami tak puas ada makan ni, nak makan lain pula. Ud'u lana rabbak. Doa bagi kami untuk kami Tuhan kau. Maksud dia perbuatan mereka minta Musa doakan. Mereka boleh doa sendiri, tapi dia minta doa Musa doakan. Yes, boleh. Tak ada masalah. Pasal memang kita tahu ketika itu Musa alaihissalam kalimullah. Direct kata-kata Allah Ta'ala. Time tu juga tak bagi jawapan. Orang tanya apa sekarang, bukan minggu depan boleh dapat jawapan tau, atau 3 hari kemudian. Time tu juga Allah Ta'ala jawab. Itu yang kita tahu mukjizat Musa alaihissalam. Itu lebih nyata lagi lah. Ajaib yang lain itu mungkin besok lusa. Macam ada orang tanya soalan, ada Allah Ta'ala bagi jawapan 3 hari lepas tu, ada 2 minggu lepas tu, ada timing-timing yang lain. Tapi kalau dikatakan untuk Musa alaihissalam direct, ada kalanya Nabi Muhammad SAW Jibril datang bagi tahu on the spot, bagi tahu buat sekian, jawapan sekian. Ketika tu juga ada. Jadi konsep dia berkenaan dengan tajuk tawassul dengan doa dan sebagainya. Ini kena jaga bab ni. Jadi kita kata benda tu adalah tak salah kita minta pada orang hidup. Masalah kalau orang yang mati. Kalau dia kata baik daripada minta yang mati, baik minta kiri kanan ni. Kalau kata ada circle kan, circle of trust kan sebagainya. Kan kiri ni kita tiap hari salin. Kiraman katibin. Ya'lamu ma tafa'alun. Dia ni tahu apa kamu buat. Minta pada dia sebelah bang. Yang salin bang minta tengok. Pasal kalau menutup amal kita daripada mata manusia dan sebagainya sampai tak tahu dan diampun dengan akhirat Allah Ta'ala. Bukan malaikat ni. Malaikat salin semua. Tak ada boleh tak salin. Kita minta sebelah lah. Dia mulia kan. Minta. Maka setiap hari dia melaporkan kepada kita, kepada Allah Ta'ala, amalan-amalan hak kita. Amalan-amalan kita dilapor kepada Allah Ta'ala setiap hari oleh para malaikat. Macam mana? Minta itu minta sebelah. Tak minta sebelah. Saya cakap itu semua tak ada jawapan. Betul juga. Tapi bagi jawab lah. Saya tak minta sebelah. Dia minta pada para nabi sebagainya. Kalau dia kata boleh minta pada Muhammad, tak salah minta pada Musa. Tak salah minta pada Musa, tak salah minta pada Ibrahim. Wahai Ibrahim, boleh juga kan? Kenapa tak minta Ibrahim? Semua para anbiya tu mulia. Mana ada siapa yang la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita ni umat Islam diajar tidak bezakan seorang pun antara Rasulullah Taala. Semua kita boleh buat. Patuh pada satu, beriman dengan semua. Patuh dengan syariat Muhammad. Tapi semua rasul lain boleh. Takkan semua sekali.
Ilyas, Zakaria, Yahya, semua sekali. Bila pakai. Itu yang kita tak logik tadi. Tapi last sekali yang best ni sebenarnya, kumpulan-kumpulan yang pelik ni, lepas dia letak Nabi, lepas tu sebelah tu dia letakkan guru dia. Dia masukkan guru dia sekali dalam konteks tersebut. Tu sebab kenapa banyak orang tak nampak bab ni. Dia nak guru dia. Kita sekat guru dia, dia masukkan Nabi. Lepas tu tengok, apa orang nak cakap. Jadi kita diam, dia diam, tapi dalam circle dia orang sebenarnya guru dia. Amalan tadi guru dia, bukannya. Bahkan rotip-rotip apa semua balik pada guru-guru masing-masing. Keluarga orang ni, keluarga orang tu, keluarga orang sekian. Balik pada orang perseorangan. Lebih baik kita tinggalkan macam tu. Jelas Kalau macam yang memang sekarang ni rambut ataupun janggut Nabi sini tak ada. Tak ada yang betul. Semuanya dah ditipu. Semua dibohong. Ada yang orang tu kononnya kata apa? Dia doktor something nama dia. Kononnya sekian. Dia buatlah. Yang bestnya dia pergi dia kata ada apa janggut Nabi lah, rambut Nabi lah, panjang setiap hari sebagainya. Kalau panjang setiap hari, kerat sikit bagi orang lain. Dia panjang lagi kan. Kerat lagi bagi orang ni, semua orang boleh dapat. Kalau boleh kerat-kerat, buat macam keychain tau. Buat macam keychain sikit je cerah tu, bagi jual. Semua orang boleh dapat. Kalau boleh panjang macam tu. Tapi apa? Bohong. Itu je cerita dia. Baik, wallahu alam. Yang kita penting kat sini, tak baca pun hari punya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillah alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.